Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, pagi ni kita akan mengenali sistem fuel injection pada motosikal berkuasa tinggi. Okey, majoriti pada motosikal sekarang ni, motosikal berkuasa tinggi semua dah pakai fuel injection. Tahun 2002 semua dah pakai injection. Fuel injection adalah teknologi yang paling terkini lah, paling moden dan mudah untuk diselenggara. Okey, kalau awak tengok kat sini ada dua jenis sistem bahan api, iaitu fuel injection dan karburator. Awak nampak beza karburator dengan fuel injection karburator dia ada takung. Awak tengok takung minyak untuk simpan minyak. Kalau fuel injection tak ada. Dia straight. Okey, yang bagi minyak adalah ni, injektor. Dia yang akan pancitkan minyak. Okey, injection dikontrol sepenuhnya oleh elektronik atau ECU yang akan kontrol macam mana fuel injection ni nak berfungsi. Kalau karburator tak ada. Karburator lebih pada kita punya pergerakan lah. Pergerakan kita punya, bila laju kita buka. Faham Okey, awak, ini beza dia. Okey, depan ni motor adalah fuel injection. Motor tahun 2008 EASIC 650 menggunakan sistem fuel injection. Okey, hari ni kita nak tahu macam mana kita nak cari masalah dekat fuel injection. Sebab kalau ikutkan enjin sama dengan motor karburator, tapi fuel injection dia banyak sensor yang memberitahu ada masalah kat motor ni. Okey, nampak beza fuel injection dengan karburator. Okey, kalau awak tengok pada injection ni, orang panggil throttle body. Sistem fuel injection ini dinamakan throttle body. Okey, awak tengok throttle body ni banyak sensor. Awak tengok banyak wire dan banyak sensor. Ini adalah sensor, dalam ni pun sensor. Semua dikontrol oleh sensor. Kalau awak tengok karburator, tak ada. Kosong je karburator. Dia tak ada wire, tak ada sensor. Okey, lagi senang kita selenggara adalah injection. Injection tidak perlu diservis. Cuma injektor saja diservis. Bila masa dia, kita akan servis. Tapi kalau karburator, awak tengok banyak yang perlu kita servis. Kita kena buka ni semua. Maksudnya paling senang selenggara adalah fuel injection. Fuel injection tak ada apa. Kita nak cuci pun tak ada apa. Okey. Cuma fuel injection ni dia lebih pada sensor lah. Segala-gala sensor dikontrol oleh ECU. Okey, ECU adalah otak pada motosikal ni. Dia akan beritahu apa yang rosak, apa yang tak cukup, dia akan bagi. Okey, kita tak pening kepala untuk servis karburator. Kalau motor semput ke, kita tak pening kepala. Sensor akan beritahu apa yang tak cukup dekat motosikal ni. Okey, sekarang saya akan tunjuk macam mana kita nak diagnose, maksudnya cari masalah pada motosikal. Okey, kalau ikutkan ada dua jenis, iaitu self diagnosis dengan menggunakan komputer ataupun scanner. Okey, kebanyakan kita akan gunakan pada self diagnosis lah. Maksudnya tak perlu menggunakan komputer. Mungkin sebab dia punya peralatan ni mahal. Untuk kita beli mahal. Kita lebih pada self diagnosis. Maksudnya senang untuk kita check. Kalau awak tengok sini, dekat wire dekat motor ni ada dua untuk diagnosis motor. Satu self diagnosis, satu komputer. Okey, kita akan gunakan yang ni lah untuk check manual, secara manual kerosakan pada sensor. Okey, cara dia, kalau kita nak tahu motor tu problem ke tak problem, kita on motor, kita on kunci, motor bergerak, sistem berfungsi, lampu tak menyala. Maksudnya lampu tak menyala, motor tak ada masalah. Faham Motor tak ada masalah. Okey, kalau kita on kunci, lampu merah ni sentiasa menyala, itu ada masalah. Mungkin ada sensor yang tak berfungsi. Kemungkinan bukan sensor yang rosak, mungkin wiring ataupun harness kita ada masalah. Itu kita kena check. Okey, setiap check ni dia akan beritahu sensor apa yang rosak. Kalau kita guna komputer senang, sebab dia terus beritahu sensor apa yang rosak. Tapi kalau menggunakan manual, kita kena guna matematik sikit. Kita guna kiraan kedipan pada lampu ni, atau blinking. Orang panggil blinking lah. Bahasa mekanik, blinking. Check blinking, berapa blinking dia, kita akan cari berapa dia punya kerosakan. Okey,
mengenai blinking ni, kebanyakan setengah motor ada yang bila kita on je kunci, dia terus blinking pada isyarat kerosakan. Tapi kalau motor jenis ni, dia akan menyala sahaja. Maksudnya dia akan menyala saja, maksudnya ada kerosakan. Ada setengah motor dia akan terus blinking dan kita perlu kira berapa blinking tu baru kita tahu apa sensor yang rosak. Okay, sekarang ni motor tak rosak, tak ada masalah. Maksudnya tak ada sensor yang masalah. Okey, saya akan cabut satu sensor dan kita tengok apa yang sensor menyala. Okey, awak tengok ni sekarang ni saya on kunci. Okey, lampu menyala. FI, maksudnya FI. Ini lampu FI. Dia menyala. Bila menyala maksudnya ada sensor yang tak berfungsi. Mungkin ada benda yang rosak lah. Okey, cara kita nak cek berapa kedipan ni, berbanyak kedipan keluar, kita kena gunakan satu yang saya cakap tadi, komputer dengan self diagnosis. Sekarang ni saya tunjukkan cara macam mana kita nak cek tak menggunakan komputer. Kita menggunakan manual. Okey. Sini ada dia punya ni terminal dia. Untuk kesan kerosakan, satu untuk komputer tadi, satu untuk manual. Okey, kita cek satu wire luar. Dan kita masuk ke dalam ni, kita joinkan dengan terminal ni. Okey, bila join, kita ambil wire lagi satu, kita letak pada earth ataupun body ataupun inilah negatif. Okey, bila awak letak, dia akan berkelip. Awak tengok. Okey. Okey, nampak klip. Maksudnya dia beritahu kod kerosakan. Berapa kod kerosakan tu? Okey, 1 3. Semula 1, maksudnya lama tu maksudnya 10. 1 2 3. Bila klip laju 3. Kalau 1 maksudnya 10. Maksudnya ada 13 lah. 13, betul? Okey, bila 13 kita mulakan buku ataupun series manual untuk mencari kod apa yang rosak. Okey, injection lebih pada buku. Kalau kita tak ada buku, mungkin susah kita nak buat injection. Fuel injection. Kalau kita tak boleh ingat kod dekat sebiji motosikal ada 30 lebih sensor. Itu yang basic. Kalau sekarang awak tengok kalau motor jenis-jenis seperti BMW ke Ducati ke, lebih pada 30 sensor. Kita memang tak boleh ingat. Itu kita kena cari. Biasa dalam internet dia akan beritahu lah kod apa yang rosak. Faham? Ada masalah. Yep. Lain-lain. Setiap model motor, setiap jenama motor lain-lain kerosakan. Maksudnya lain-lain kod. Macam ni 13, kod dia punya sensor adalah sensor water temperature sensor. Kalau motor Honda ke lain kod. Tu kita kena banyak kita banyak kena buka internet lah untuk cari kod tu, ataupun cari sendiri servis manual di pusat-pusat motor servis servis center untuk cari buku servis manual. Sekarang ni kita kena lebih pada buku lah, buku dan matematik. Mungkin motor-motor lama tak ada, awak tak payah buku pun tak apa, awak boleh ingat buka pasang tak apa. Kalau injection mulakan buku cukup penting untuk kita tahu kod tu. Dan bila ada kod, baru kita cari kerosakan tu. Dan menggunakan buku, kita cari apa yang rosak. Sensor rosak ke, wire problem ke, ataupun ECU dia tak boleh, ECU tak dapat isyarat. Faham? Yep. Setiap blinking punya kod kan? Yep. Untuk mengetahui kerosakan. Yep. Setiap sensor ada kod dia. Maksudnya kalau water temperature sensor, kod dia 13. Crankshaft sensor, kod dia lain. Banyak kod. Itu yang kita kena ingat. Pening kepala jugalah sebab kita kena ingat. Okey, awak tengok ni nampak simple motor ni, tapi sensor banyak. Setiap pergerakan dikontrol oleh computer box ataupun ECU. ECU maksudnya Electronic Control System. Electronic Control System. Dia akan ECU akan kontrol segala-galanya lah. Dia akan terima isyarat dan dia akan beri isyarat. Kalau dulu kalau carburetor awak boleh setting, tukar, minjet, pelejet, ni tak ada. Ni macam tu saja. Dia automatic set sendiri, reset sendiri dan set sendiri.